Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan dari uh, klip video yang tadi, sambung penerangannya ataupun maksud ayat ini. Tadi saya bacakan ayatnya, tapi yang kali ini saya nak menjelaskan lagi ataupun nak menerangkan lagi lebih detail. Okey, tadi kita dah baca ayat ni dan dah beritahu ayat ni dia berkait antara satu sama lain. Macam ayat pertama, ayat 1 dengan 1A ini pun dia berkait dari ciri-ciri ni pun kita tahu. Tadi saya dah tunjukkan macam wala dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Jadi ia berkait. Kalau kita tengok tu, macam saya tengok ayat, macam saya tengok ayat ni. Jadi kalau saya tengok ayat ni, saya tengok ciri-ciri dia tu. Jadi saya dapat menyimpulkan ia ada kena mengena. Salah satulah ciri-ciri ayat tu. Ciri-ciri ayat yang Allah letak macam wala, dia sama. Dia sama ciri dia. Dia punya tanda, dia punya tak ada perbezaan. Jadi maknanya ada kena mengena lah, ada kaitan lah. Begitulah yang saya faham daripada apa yang saya perhatikan. Jadi ini penjelasan yang lebih detail lagi. Semalam saya dah pun menjelaskan sebenarnya ayat sebahagian daripada ayat ni. Sebagai contoh ni lah. Jadi ayat ni tadi kita dah baca kan. Jadi dalam bahasa Malaysia ni je. Dan sekiranya menceraikan kamu para wanita, maka setelah sampai tempohnya, maka peganglah mereka dengan sepatutnya atau sebaiknya. Dan kalau kita nak memilih berpisah, setakat ini sahaja. Tapi kalau kita memilih untuk bersama semula, ada sambungan dia dan sambungan. Kalau berpisah, ada dua pilihan lah. Maksudnya ada memilih untuk berpisah, tak ada setakat ini saja ayat ni, setakat sini. Jadi kalau untuk bersama, kena ada tambahan lagi. Kena lakukan apa yang Allah telah beri tahu di dalam ayat ini. Okey, dan kalau memilih untuk bersama, dan jangan memegang mereka berniat menjahati demi untuk kamu menyusahkan mereka. Dengan menjahati ni maksudnya saya tulis menjahati ni untuk ringkasan. Kita yalah, kadang-kadang suami diorang ni nak kembali semula, suami isteri ada, maklumlah manusia biasa kan, ada juga yang niat-niat yang tak baik. Itu Allah je lah yang tahu niat tu. Tapi Allah dah pesan kat sini, jangan memegang mereka kerana nak menjahati mereka, nak buat sesuatu perkara yang tak baik ataupun ada niat baik yang tak baik, niat jahat, nak membuat perkara yang jahat lah untuk demi untuk menyusahkan mereka, menyusahkan mereka lah, sebab ada niat yang tak baik di sebaliknya. Dan sesiapa berbuat demikian, sesungguhnya dia menzalimi dirinya. Itu maksudnya zalim tu berbuat menzalimi diri tu, dia melakukan satu dosa ataupun perkara yang haram. Yang kalau ni biasanya perkara yang Allah larang, perkara yang melibatkan dosa ataupun yang haram lah. Jadi jadi Allah kata kalau nak bersama, jangan lakukan untuk ada niat tambahan, ada niat jahat lah, untuk niat jahat kalau nak bersama. Kalau lakukan, maksud dia perkara yang melibatkan dosa lah, melibatkan perkara haram. Jadi
tambahan lagi sebab dia mempunyai ciri yang sama, wala, ini wala, dan sambungan lagi daripada wa sini, ni wala dekat sini, dan ini tambahan wala di bawah ini. Dia kalau ayat yang sebenar dia wala dan wala, ada dua, tapi dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Saya buat satu sahaja wa dan berkongsi dengan yang satu lagi, barisan yang ketiga. Dan la, jangan kamu mengambil ayat-ayat Allah dengan cara dalam kurungan, sebab ini tak ada dalam ayat ini, sebab saya untuk memudahkan memahaminya, memutarbelitkannya. Dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat Allah ke atas kamu, dan Allah memperingatkan lagi, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan semua perkara amat mengetahui. Maksudnya ayat ini, yang ini saya dah terangkan, dan jangan memegang mereka berniat menjahati demi untuk kamu menyusahkan mereka. Saya dah jelaskan sebelum ini. Jadi saya nak jelaskan yang ini. Jangan kamu mengambil ayat Allah dengan cara mutabelitkannya, dan ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Dalam hal ini, perkara ini, sebab ayat ni dia memberitahu jangan kamu mengambil ayat-ayat Allah. Maksudnya ditujukan kepada siapa? Ayat ni sebenarnya dia ada yang terlibat itu sebenarnya. Kalau kita baca Al-Quran, kalau ayat sebelum ini pun dia melibatkan tiga kelompok manusia lah, tiga kelompok manusia. Yang kalau ikutkan ayat ini, dia melibatkan isteri, yang suami isteri yang ingin bercerai, dan seorang lagi penasihat dia lah. Kalau ikutkan ayat yang sebelum ini, kalau kita baca, kita tengok ayat 219, dan ayat-ayat yang mana-mana pun Allah selalu mengatakan pada ayat tu, mereka bertanyakan kamu, yas'aluka. Maksud dia ada orang lain. Jadi yang macam ni, orang lain itu, mereka yang bertanyakan padaku, mereka yang terlibat tu mungkin pendakwah, mungkin penasihat kepada suami isteri yang ingin berpisah ini, mungkin juga pakar kaunseling boleh juga terlibat, mungkin juga ibu bapa, dan sesiapalah yang terlibat untuk menasihat mereka yang berpisah ini, ataupun mereka yang ingin berpisah sendiri, atau suami isteri itu, dia menggunakan ayat-ayat Allah ini untuk kepentingan dirinya. Maksud dia, dia menggunakan ayat Allah, dia salah gunakan, dia memutabelitkan ayat Allah tu untuk, katalah dia suami nak bersama, dia memberi alasan-alasan ayat-ayat Al-Quran untuk, dengan cara memutabelitkan lah, dengan tipu daya, mungkin dia cara dia bercakap ataupun sebagainya. Dan mungkin yang menasihati itu sama ada pendakwah ke, para ustaz ke, para ustazah ke, ataupun para pakar kaunseling ke, ataupun kawan-kawan ibu bapa. Dia ada kepentingan, mungkin dia menyebelahi salah seorang daripada mereka ini, sama ada suami ataupun isteri. Jadi dia menggunakan ayat-ayat itu untuk memujuk ke, ataupun untuk memujuk, ataupun untuk mengenakan mereka lah untuk buat sesuatu. Dia menggunakan ayat-ayat Allah. Jadi begitulah. Jadi dia melibatkan mereka lah, sebab lepas ayat ni, jangan memegang mereka berniat menjahati demi untuk kamu menyusahkan mereka, dan sesiapa buat demikian sesungguhnya dia menzalimi dirinya. Dan
Allah menasihati ataupun mengingatkan ataupun memberi amaran kepada mereka-mereka yang terlibat dalam kes ini, kes perceraian ini, sama ada suami, isteri ataupun penasihatnya, pendakwah ke, pakar kaunseling ke, supaya jangan menggunakan ayat-ayat Allah tu untuk kepentingan mereka, kerana ada sesuatu di sebaliknya, kerana mungkin yang pendakwah ataupun penasihat tu dia berat sebelah, mungkin dia menjebelahi salah seorang daripada suami isteri ini yang ingin berpisah ataupun yang ingin bersama. Jadi yang ingin bersama, dia memberi alasan-alasan menggunakan ayat Allah tetapi dengan cara memutarbelitkannya. Dan begitulah seterusnya. Itu sebab Allah ingatkan di bawah ini, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah dengan semua perkara amat mengetahui. Jadi Allah tahu, sebab kalau saya tulis ni berniat dalam hati pun Allah tahu apa yang terdetik dalam hati kita, sama ada kita lakukannya kerana betul-betul kerana mengikut perintah Allah ataupun kerana ada di sebaliknya selain daripada Allah ada kepentingan lain. Jadi Allah tahu, jadi Allah Maha mengetahui lah apa yang berlaku. Jadi Allah ingatkan, takutlah kepada Allah dan taatlah kepada Allah, ikutlah Al-Quran contohnya, apa yang Al-Quran suruh buat. Jadi ikutlah dan takutlah kepada Allah dengan hukuman ataupun dengan balasan yang bakal diterima bagi mereka yang tidak mengikut apa yang Allah telah perintahkan. Jadi untuk ayat ini, ayat 1A ini, setakat itu sahaja dulu. Kiranya selesai untuk ayat 1 selesai, dan selepas ini akan sambung ayat 2, 3 dan 4 insya-Allah di masa akan datang. Insya-Allah esok kalau boleh esok sambung lagi insya-Allah. Okey, setakat itu sahaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.